wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala, wa amma burhanu, dan adapun dalil tanda wujubil baqa'i lahu ta'ala, iaitulah wajib mesti bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa', fali'annahu, iaitulah dengan kita ni fikir, lau amkana, sekiranya Allah Ta'ala itu boleh an yahhiku adamu, boleh mendatangi kepada tiada, lan tafa'anhu qidamu, maka ternafilah padanya bersifat dengan qidam. Kalau Allah binasa, maka ternafilah qidam. Artinya, dan adapun tanda, yakni dalil wajib baqa, wajib kekal bagi Allah Ta'ala itu, maka dari kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala jikalau boleh menghubungkan artinya, dan adapun tanda dalil ataupun bukti wajib, yakni mesti baqa, kekal bagi Allah Ta'ala itu, maka dari kerana, yakni kita fikir bahawasanya ia Allah Ta'ala jikalau boleh menghubungkan, kalau boleh datang main akan Allah Ta'ala itu oleh tiada, nescaya nafilah padanya, pada Allah Ta'ala itu qidam, sedia. Baik, apa kita bincang? Dalil. Kita bincang dua dah. Dalil ada Allah Ta'ala dan dalil sedia Allah Ta'ala. Hari ini yang ketiga, dalil kekal. Macam mana dalil kekal? Kalau Allah Ta'ala tak kekal, maka boleh binasa. Boleh terima tak Allah binasa? Tak boleh. Kalau Allah binasa, ternafi sedia. Kalau Allah binasa, ternafi sedia. Kalau Allah Ta'ala binasa, ternafi qidam. Jadi lagu mana? Itu kita kena fikir. Allah Ta'ala firman, fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu, hei orang yang ada akal. Fikir macam mana? Macam ni. Allah mesti kekal. Kenapa Allah kekal? Kerana ada Allah Ta'ala sedia, tak ada orang buat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, tak ada orang buat dia. Allah Ta'ala ada, tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala, siapa nak membinasakan Tuhan? Ada Allah sendiri itu, tak ada orang buat, maka siapa nak bagi binasa Tuhan? Maka tentu mustahil. Berbeza dengan kita. Kita ada ni Allah buat. Apabila Allah buat, kita akan binasa. Allah yang bagi kita binasa. Adapun Allah Ta'ala sedia, tak ada yang menjadikan. Apabila tak ada yang menjadikan, siapa yang nak bagi binasa Tuhan? Maka mustahil. Mustahil Allah binasa. Maka ayat Al-Quran pegang teguh. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Teguh hati kita. Akal kita teguh ikut Quran. Sebab akal kita fikir, untuk meneguhkan hati kita, akal kita mesti ikut Quran. Itu pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah firman, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Pasal apa kita ikut Quran? Sebab akal kita fikir Allah ada, tak ada yang menjadikan dia. Apabila tak ada yang menjadikan Allah yang maha termulia itu, maka sudah tentu tidak ada siapa pun yang nak membinasakan Allah Ta'ala, tidak ada. Nah, kita sungguh, kita ada Allah buat, kita binasa pun Allah yang membinasakan kita. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap suatu pasti binasa. Tiap-tiap satu ni semua binasa. Diri kita binasa, masa kita binasa. Hak tadi habis, mai pula hak lah ni. Hak lah ni habis, mai pula hak sat lagi. Semua binasa. Hak kemarin tak ada dah. Hak waktu kemarin semuanya sudah hilang, binasa. Hak kekal hanyalah Allah semata-mata. Pasal apa kita binasa? Sebab ada kita pun Allah buat. Binasa kita pun Allah buat. Allah Ta'ala ada, Allah tidak ada yang buat. Dan sudah tentu tak ada satu pun yang membinasakan Allah Ta'ala. Baik, habis. Bermula aturan, burhan, tanda yang tersebut bahawa, dan bermula burhan, tanda ataupun bukti dalil yang tersebut itu Allah mesti kekal, tak binasa, bahawa jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa, nescaya boleh menghubungkan, yakni mendatangi oleh tiada. Dia dua tu ya. Kalau tak kekal, boleh binasa. Kalau boleh binasa, mustahil. Kalau boleh binasa itu mustahil. Kalau Allah binasa, mustahil. Siapa nak bagi binasa Tuhan? Mustahil. Tetapi keadaan boleh menghubungkan dia akan binasa itu oleh tiada, itu mustahil. Kalau Allah binasa, mustahil. Tak boleh terima, tak logik. Pasal apa kata mustahil? Dari kerana, oleh sebab, oleh kerana bahawasanya ya Allah, jikalau boleh menghubungkan dia Allah Ta'ala itu oleh tiada, kalaulah Allah Ta'ala boleh binasa, jadi lagu mana? Nescaya nafilah padanya, pada Allah Ta'ala itu sifat qidam, sifat sedia. Kalau Allah binasa, tentu baru. Jadi kot tu, boleh terima ada Allah baru? Tak boleh. Pasal apa? Kerana Allah Tuhan. Kita bincang dah dalil telah lalu. Huwal awwalun wal akhir. Dialah Allah Ta'ala yang awal, yang sedia. Tak ada yang menjadikan. Dan dialah Allah yang kekal, yang tidak membinasakan Allah Ta'ala. Allah sedia dan Allah Ta'ala itu kekal. Kalau binasa, boleh terima ke tak? Tak. Pasal apa? Kalau Allah binasa, jadi baharu macam kita. Kalau baharu, alam tak ada. Kita ni ada Allah buat. Apabila kita ni ada Allah buat, maka kita lemah. Kalau lemah, bukan semua boleh kita buat. Tak boleh buat. Kalau Allah Ta'ala binasa, baharu macam kita. Kalau baharu macam kita, tentu lemah daripada menjadikan alam ini. Tak ada alam kalau Allah Ta'ala baru. Apa kata mengantuk pagi-pagi hujan, dia kata apa? Tak tahu. Lagu ni, satu-satu. Allah mesti kekal. Wajib kita beriman. Dalil, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Selesai. Allah mesti kekal. Hak tu wajib kita pegang. Baik. Kemudian kalau Allah Ta'ala tu tak kekal, maka boleh binasa. Kalau binasa, tentu baharu. Kalau baharu, alam tak ada.
Kalau Allah Ta'ala binasa, tentu baharu macam kita. Kalau baharu macam kita, alam tak boleh ada. Mustahil. Pasal apa? Kerana alam ini sudah ada dengan dalil musyahadah, penglihatan, penyaksian kita. Alam ni ada. Orang, bukit, langit, bumi, binatang, tumbuhan, jin, malaikat, itu semua tu makhluk yang dinamakan alam. Alam ni ada. Apabila alam ada, tentu Allah buat. Apabila Allah buat, tentu sempurna. Di antara sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, iaitulah sedia dan kekal. Allah Ta'ala ada, tak ada orang buat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, kekal. Tidak ada yang membinasakan Tuhan. Baqa, qidam dan baqa, tak ada pada orang lain, melainkan ada kepada Allah Ta'ala sahaja. Qidam dan baqa tak berkait dengan yang lain, melainkan berkait dengan Allah sahaja. Itulah hakikat ketuhanan. Alhamdulillah. Kerana kita ni diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, bertuhankan kepada Tuhan yang sebenar-benarnya bersifat dengan Tuhan. Kita bertuhankan kepada Tuhan kita yang sebenarnya bersifat dengan ketuhanan. Alhamdulillah. Nah, puas hati kita ibadah. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, mujahadah kita. Nah, puas hati. Pasal apa? Tuk Uwais Saleh kata rahimahullah ta'ala, tuju kepada perkara yang kena. Maknanya kita berhadap, kita menuju berhadap kepada Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan, yang sebenar-benarnya bersifat dengan ketuhanan, yang bersifat dengan kesempurnaan. Alhamdulillah. Lebih itu. Baik. Tetapi dari kerana boleh menghubungkan oleh tiada itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala boleh binasa, mustahil. Pasal apa? Dari kerana, yakni sebab apa tak boleh binasa? Sebab apa? Kerana apa? Bahawasanya Allah Ta'ala, bahawasanya ia Allah Ta'ala, jikalau boleh, ini orang panggil fardu takdir, sekiranya, seandainya, kalaulah boleh binasa, boleh bahawa menghubungkan dia oleh tiada, kalaulah Allah Ta'ala tu boleh tiada, boleh binasa, jadi lagu mana? Nescaya ternafilah daripadanya sifat qidam. Kalau Allah Ta'ala boleh binasa, tentulah Allah Ta'ala ni tak sedia. Kalau tak sedia, baru mustahil. Tetapi nafi padanya, pada Allah Ta'ala itu sifat qidam, mustahil. Mana boleh Allah Ta'ala baharu? Mustahil. Kalau Allah baharu, alam ni tidak boleh ada. Kalau Allah baharu, alam ini tidak boleh ada. Habis itu. Baik. Sekali lagi. Allah mesti kekal. Tak binasa. Kalau binasa, ternapi sedia. Apabila ternapi sedia, jadi baharu. Kalau baharu, tak ada alam. Kalau Allah tak kekal, binasa. Kalau binasa, tentu baharu. Kalau baharu, tak sedialah. Tak bersifat dengan qidam. Apabila tak bersifat dengan qidam, jadi baharu. Kalau baharu, tidak ada alam. Maka mustahil. Tak logik. Maka benarlah, sungguhlah, berpeganglah teguh dengan Al-Quran. Huwal awwal wal akhir, huwal awwalun wal akhirun. Dialah Allah Ta'ala yang sedia dan yang kekal. Akal kita jangan lari pada Quran. Baik. Habis itu. Itu dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa.
Kalau baharu macam kita ni, teruk alam ni tak boleh ada. Pasal apa? Kita ni lemah. Nak buat apa pun yang kita mau, banyak yang tak tercapai. Kita nak, boleh tak kita buat semua perkara? Tak boleh. Kita nak apa? Kita nak sihat sedia, kita nak senang sedia. Jadi tak benda tu? Tak boleh. Kadang-kadang ni memang sakit. Tu dalil kata Allah Ta'ala yang mentadbir kita. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Tu dalil kepada Allah Ta'ala ada ni. Tiap-tiap kita ni bukti kepada kewujudan Allah Ta'ala. Tu ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka pasti dia mengenali Tuhannya. Man, mereka. Arafa nafsahu, yang mengenali diri sendiri. Faqad, pasti. Arafa rabbahu, pasti dia kenal Tuhan. Hakikat diri kita lemah. Kita ada Allah buat. Kita hidup, Allah bagi hidup. Kita bergerak, Allah bagi bergerak. Kita makan makanan, hak Allah menjadikan. Kita minum air, hak Allah buat. Kita hidup udara, hak Allah buat. Kita pijak bumi, hak Allah buat. Kita junjung langit, hak Allah buat. Jantung kita boleh bergerak, Allah buat. Maknanya kita ni lemah. Yang sempurna hanyalah Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala sempurna, wajib kita yakin Allah Ta'ala sedia, lagi pula kekal, tidak binasa seperti kita. Kita ni binasa, kita ni lemah. Kita ni lemah. Maka natijahnya iaitulah apabila kita mengenal Allah Ta'ala, man arafa nafsahu, siapa yang mengenali Tuhannya, faqad, pasti, mesti, arafa nafsahu, pastilah mengenali dirinya. Dia tukar. Mula-mula kenal diri kita, kenal Tuhan. Apabila kenal Tuhan, kenal diri kita. Apa dia diri kita? Hamba. Bila hamba, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya dapat beribadat. Allah buat kita ni untuk ibadat. Tugas kita ni yang lemah ni taat. Hamba wajib taat. Allah Ta'ala suruh semayang, kena semayang. Allah Ta'ala suruh buat benda hak yang diperintah, kita kena buat. Kalau kita tertinggal, wajib bertaubat, memohon maaf kepada Allah Ta'ala. Yang haram mesti ditinggalkan. Kalau kita terbuat oleh kerana tertewas dengan hawa nafsu, wajib kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita ni bertuhan. Kita ni ada sepadan, ada had. Tu beza kita dengan agama yang lain. Kita ada batas, kita ada hudud, kita ada sempadan. Halal, haram, wajib, dan haram, dosa, pahala, dunia, akhirat. Kita ada sepadan. Kita ada sepadan. Kalau kita faham lagu tu, insya-Allah kita ni akan jadi hamba Allah Ta'ala. Kalau kita kenal diri kita, kenal Allah Ta'ala. Apabila kita kenal Allah Ta'ala, tentu kita kenal diri kita. Diri kita ni hamba. Apabila hamba, wajib taat. Wajib taat. Hamba tu pula, dia ada 3 kategori. Dalam ibadah kita ni, dia ada 3 kategori. Ibadah awam, ibadah khawas, ibadah khawasul khawas. Awam, kita ni hanya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata kita tak mau dosa, nak pahala, tak mau neraka, nak syurga. Itu orang panggil ibadah awam. Letih. Ibadah awam ni letih, penat. Buat-buat kerja, masuk zuhur. Zuhur pula kena sembahyang.
Semayang. Lega. Selesai dah. Buat kerja pula. Oh, muih cepat asak dah ni. Kena berhenti pula. Kena semayang. Lepas semayang. Lega. Nah. Maka kita ni beribadah di dalam penat. Letih. Lepas kena buat. Tidak ada cinta di dalam ibadah. Sebab kita buat kerana takut. Buat tu kerana takut. Macam mana? Contoh. Anak kita. Kita kata semayang nak. Sekejap ayah beli cikelat. Ayah beli mainan. Kalau tak semayang, ayah tibai. Buat ibadah tu kerana takut. Takut tak dapat cikelat. Takut kena tibai. Ibadah ni, ibadah awam. Yang kerohaniannya seperti budak. Penat. Dan meletihkan kita. Tidak ada hub di dalam ibadah. Tidak ada perasaan di dalam melaksanakan ibadah. Hanya kita rasa penat. Apabila buat, lega. Lepas tanggungjawab. Apabila yang kedua khawas. Khawas ni dia beribadah bukan kerana takut. Bukan kerana takut neraka, bukan kerana takut tak boleh masuk syurga tak. Dia hanya semata-mata untuk menarik cinta Allah kepada kita. Dia nak taqarrub ila Allah, nak menampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Ni kebiasaannya orang yang baru menjalani perjalanan untuk menuju redha Allah Ta'ala. Orang panggil permulaan bagi salik. Dulu dia buat ibadah kerana takut neraka, nak syurga. Lepas tu dia faham dah, bukan kerana tujuan itu. Tujuan kita kerana hati kita ni nak menuju kepada Allah Ta'ala. Nak betul hati kita ni dengan Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dia cuba daripada riak kepada ikhlas. Daripada ujub kepada ikhlas. Makin dia dapat, makin dia rasa hati dia dekat kepada Allah. Makin dia buat, makin Allah Ta'ala bagi hati dia ingat kepada Allah. Makin dekat hati dia kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Supaya dia nak hati dia tu dekat dengan Allah. Oh, macam tu. Maka orang panggil martabat khawas. Khawas. Baik. Ni pun dah okey. Tetapi ada yang terlebih sempurna, namanya ibadah khawasul khawas bagi ahli yang siddiq. Benak-benak hamba ni. Bagi orang yang siddiq, siddiq ni maqam dia di akhirat bawah pada Rasul ni. Dekat dengan Nabi. Kita tak boleh jadi Rasul, tak boleh. Nabi pun tak boleh. Tapi nak jadi kekasih Allah, boleh usaha. Apa dia? Di maqam siddiq. Betul hati dia dengan Allah Ta'ala. Macam mana betul dengan hati dia dengan Allah Ta'ala? Dia buat ibadah tu tak ada khasat lain-lain. Semata kita hamba Allah Tuhan. Apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tunaikan. Tak ada niat dah benda-benda lain. Itu orang panggil ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maka orang ini dinamakan akan dia siddiqin. Orang yang siddiq. Mai mengaji kerana apa? Kerana Allah suruh aku hamba buat. Tak ada fikir hal lain. Sembahyang sebab apa? Hamba. Allah suruh buat. Itu kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Man arafa rabbahu. Siapa kenal Allah Ta'ala faqad arafa nafsahu. Dia kenal lah diri dia. Diri dia tu hamba. Apabila hamba taat, apabila taat dinamakan hamba. Maqam siddiqin. Baru betul hamba. Apabila sampai kepada tahap ni, ibadah dengan hub, cinta.
Semayang sejam pun tak apa. Ni 5 minit pun kita marah dah. Tu imam baca apa banyak-banyak. Kita marah. Pasal kita tak dapat cinta. Kerana kita letih dengan ibadah. Kita letih dengan ibadah. Tu kita semayang tarawih 20 pun gagah. Berapa? 10 orang. Oh, ada 5 salam lagi no. Mayang-mayang pula. Berapa lagi? 2 salam lagi. Nak habis. Penat. Tapi orang yang dapat hub bukan 20 dia bahas. Dia tak bincang dah. 8 ke 20? Dia tak bincang dah. Habib Salim Syatiri 100 rakaat rahimahullahu taala mati dah. 100 rakaat. Lah kalau kita pergi beli tiket pergi Yaman pun bulan Ramadan 100 rakaat. Dia buat lagu mana? Okey, pukul 9 Sultanah semayang dulu. Masjid Zahid tak lagi. Masjid Zahid ke 10. Masjid Zahid ke 10, Dargah ke 11. Dargah ke 11, pukul 12 di masjid lain pula. Masjid Langgar. Masjid Badar contohnya. Pukul 1 masjid mana pula? Dia buat gilak macam tu. Sistem. Habis masjid ni, pergi masjid ni. Habis masjid ni, pergi masjid ni. Antara orang yang mengekalkan amalan ini, yang masih hidup, ramai lagi lah. Di antaranya Habib Omar Al-Hafiz. Itu hidup lagi lah ni. Dia tak bahas dah 8.20. Kita dok kelai 8.20. Kelai apa ulama dah bahas dah. Tu banyak kita membuang masa dengan perkara-perkara khilafiah sehingga kan terkadang ibadah kita pun terabai. Jadi bukan kerja kita duk bahas benda tu. Tu orang yang dapat hub cinta di dalam ibadah mendapat sakinah, ketenangan. Tu dalam kitab Musalli. Dalam kitab Musalli, apabila seseorang itu solat zahir mendirikan dengan syariat dan batinnya menghadirkan diri mengingati Allah Ta'ala dengan perasaan khusyuk, tawadhu, rendah diri, tadarruk, memperhinakan diri kepada Allah, maka Allah buat hati orang itu disegerakan syurga baginya di dunia, iaitulah mendapat sakinah, ketenangan, seolah-olah syurga. Nak keluar mana dah? Kita nak sonok kena pergi berjalan. Habis berjalan balik letih, tak sonok pula. Tu dah. Sebab kita ni mencari-cari. Dia kata jom kita pergi sonok. Pergi sonok. Saatnya balik letih, tak sonok pula. Duit pun habis. Orang yang mendapat sakinah, ketenangan, syurga yang disegerakan oleh Allah, dia tak gelut. Sonok sedia apabila dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Gembira hatinya sentiasa dapat mengingati Allah Taala. Yang mana mereka sentiasa menjaga hati untuk mengingati Allah Taala. Yang mereka risau apabila Allah memandangkan pandangan rahmat sehingga akan dapat melupa Allah Ta'ala. Inilah yang diperisau. Bagi orang yang siddiq, taubat mereka bukan kerana maksiat. Taubat mereka oleh kerana sebab lalai sahaja. Kita ni buat dosa baru bertaubat. Bagi orang yang benar kehambaannya kepada Allah, bukan kerana maksiat taubat mereka, tetapi oleh sebab lalai sahaja. Hak maksiat jauh kali. Hak maksiat jauh. Itu bagi mereka yang Allah Ta'ala rezekikan kerohanian, makrifah, pengenalan yang namanya arif billah. Orang yang mengenali Allah Ta'ala. Kalau orang tanya kita, kenal Allah Ta'ala tak? Jangan jawab. Diam sudah. Nak jawab kenal padan kan dengan kita? Kenal tak Allah Ta'ala? Secara zahirnya kita belajar.
Hak ilmu sifat 20, Allah ada dalilnya, Allah sedia dalilnya, Allah kekal dalilnya. Itu baru perbincangan. Ilmu itu bukan pembahasan, tetapi ilmu itu rasa. Apabila dapat rasa seperti arif billah, alhamdulillah. Kita on off, ingat tak ingat, ingat tak ingat, ingat lupa. Atau kita kena cah sedia. Di antara cah dia menghadiri majlis-majlis kerohanian, majlis ilmu, majlis zikir, halaqah yang bersama dengan para alim ulama. Supaya hati kita ni sentiasa tertarik mengingati hati kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tak kita lalai. Itu syariat agama dia suruh pilih kawan. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikut agama temannya. Itu di dalam perjalanan menuju kepada Allah, kita ni dianjurkan suhbah. Suhbah ni mendampingi, mendekati suhbah. Suhbatul ulama. Mendekati ulama yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Kita lalai, dia ingat kepada kita. Kita lalai, dia memperingati kepada kita. Itu suhbah. Habis. Jadi Allah kekal, tak binasa. Kalau binasa tentu baharu. Kalau baharu, tak ada lah qidam. Mustahil. Kalau Allah baharu, alam tidak ada. Likauni ujudihi hina idzin jaizan la wajibah. Dan keadaan wujudnya tak kala itu harus, tiada wajib. Kalau Allah Ta'ala tak kekal, tentu baharu. Kalau baharu tentulah harus mungkin macam kita. Mustahil. Wal jaizu, dan perkara yang harus la yakunu ujudihi illa hadisan, dan bermula yang harus itu tiada wujudnya melainkan baharu. Kalau Allah Ta'ala tak kekal tentu baharu. Kalau baharu macam kita lah. Maka yang dikehendaki dengan hudus di sini tajaddud, yakni mendatang-datangi ia kemudian daripada tiada. Itu orang panggil baharu. Dia mai kedatangan baharu. Itu orang panggil baharu. Kita dulu tak ada, la baru ada. Kuliah tadi tak mula, la baru mula. Orang panggil tajaddud. Kedatangan. Buat perkara tak faedah. Benda tu makhluk. Kita duk pergi mengaku Tuhan apa? Sampai kita nak kena napi apa? Dah. Nak cerita aja. Tak ada yang layak menjadi Tuhan. Yang bersifat dengan Tuhan ni Allah sahaja. Itu orang panggil kalimah nafi isbat. Nafi di situ bukan nak nafi apa-apa, cuma nak cerita. Tak ada yang bersifat dengan sifat Tuhan, melainkan yang bersifat dengan sifat Tuhan itu Allah jua. Itu pada dalam zikir syatariyah dia. La ilaha illallah, lisan sebut, dalam hati Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Allah Ta'ala sahaja Tuhan kita. Cukup. Tak payah banyak-banyak. Isbat. Allah jua Tuhan. Dalam hati. Allah jua Tuhan. Itu zikir tariqah syatariyah. Ya. Zikir tariqah syatariyah yang dibawa oleh Tuk Risaleh, yang ambil daripada Tuk Guru dia Pak Da'i ambil daripada Tuk Guru dia Syekh Wan Daud. Syekh Wan Daud ambil kepada guru dia Syekh Ahmad, dan seterusnya. Syekh Wan Daud sanadnya sampailah ke atas. Itu tariqah syatariyah. Allah jua Tuhan dalam hati kita. Habis itu. Baik. Yakni tiada sah kalau Allah baharu. Pasal apa? Kalau baharu, nafi, qidam dan baqa daripada Allah Ta'ala itu mustahil. Dari kerana bahawasanya telah terdahulu, hampir, yakni mesti
lagi belum jauh dalil atas wajib Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Kita mengaji baru saja. Allah Ta'ala tu sedia. Tak ada yang menjadikan dia. Apabila tak ada yang menjadikan Allah, sudah tentu tidak ada siapa yang membinasakan Allah Ta'ala. Jadi kita berhenti di sini. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi dalil qidam, dalil baqa' ni mudah ya. Allah mesti kekal. Kalau binasa baharu macam kita, kalau baharu alam sudah tentu tidak ada. Itu dalil umum. Kalau Allah binasa tentu baharu. Kalau baharu alam ni tidak ada, maka mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Ayat Quran dah sah, kita yakin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. InsyaAllah pada hari Isnin minggu depan kita akan merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk buat apa maulid ni? Nah, tak ada sebab lain untuk hati kita. Untuk hati kita ni nak bagi ingat kepada Nabi. Dia kata kalau tak buat tak ingat ke? Dia lain daripada seorang-seorang ingat dengan ramai-ramai ni, dia cas. Dia tumpang wanu berkat, tumpang wani, tumpang wanu, tumpang wani. Keberkatan itu dirasai di dalam majlis Maulid Rasul. InsyaAllah pada hari Isnin minggu depan, bagi tahu kepada kawan-kawan yang lain, kita akan adakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disik pada hari Ahad 9 hari bulan. Di sini 10. Sik 35 kawah masak bulan. Baca tengok kalau 2 kawah 500 orang. 35 kawah kat 6,000 lebih orang. Pasal apa banyak sangat? Dah satu daerah. DO turun, ketua polis turun, guru-guru kapal turun, tok-tok imam sik turun. Mau tak 6,000? 35 kawah. Walaupun almarhum meninggal dunia 6 tahun, tetapi roh, benih yang disemat, yang ditanam di dalam hati anak-anak beliau, di dalam hati murid-murid beliau, sehingga kan Allah Ta'ala bagi, walaupun beliau meninggal dunia 6 tahun, tetapi cinta, kasih kepada Nabi ini diteruskan. Dia pesan tiap-tiap tahun, janganlah ketinggalan. Kalau tak besar, buatlah kecil-kecil. Kenuri memperingati maulid. Kerana dengan mengadakan maulid ni, Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Pasal apa? Selawat, cerita kisah Nabi, dan Allah Ta'ala mengangkatkan bala kepada satu-satu tempat itu. Penyakit kita moga lega, masalah kita moga Allah Ta'ala selesaikan, dengan keberkatan, iaitulah Nabi kita yang memberi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kalau siapa tak ada kerja, pilah hari Ahad di Pondok Sik terbuka. Kalau nak belarak pukul 8 pagi, parking kereta di Padang Awang. Belarak tu lebih kurang 3 kilo. 3 kilo lebih lah. Mai ke pondok ni. Seluruh daerah, seluruh masjid, tak ada kira pati apa. Tok Saleh kata Nabi Muhammad, Nabi kita semua, jangan dok kira pati apa. Dia ingin besar sehingga dia boleh tarik satu daerah untuk mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin kecil. Nak buat di rumah pun fikir 5-6 kali. Siapa dia nak masak, nak sapu sampah, nak buat. Payah. Lain pun duit bagi satu tempat. Kita buat di tempat kita. Tok Saleh kata puas kecek nak buat. Puas pujuk nak bagi buat maulid ni. Orang petani tak gaduh. Kami di petani kena cuti 40 hari. Rabiul Awal 30 hari. Kena tambah Rabiul Akhir 10 hari. Kalau tu buka pondok pakai tak ada mengajar. Rumah ni kenduri, rumah ni kenduri, rumah ni kenduri. Zahirkan kegembiraan. Zahirkan kegembiraan Allah Ta'ala memberi Rasul rahmat yang besar kepada kita. Jadi insya-Allah kita minggu depan, minggu ni adalah minggu
yang boleh lagi kita bagi duit di tabung kita ni, majlis kita bersama. Bukan majlis cikgu A, bukan majlis saya, bukan majlis kita semua. Untuk menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah, mendatangkan Rasul itu kepada kita. Itu ulama yang bijak, dia kata, man azama maulidi faqad ahyal Islam. Siapa yang memuliakan kelahiran Nabi, seolah-olah dia telah menghidupkan Islam. Kerana puncak Islam pada Nabi. Kita semayang ni oleh kerana Rasul, kerana Allah, kerana Rasul. Tahu haram halal kerana Rasul. Man azama maulidi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mentakzim, memuliakan maulidi Rasul, seolah-olah ia telah menghidupkan agama Islam. Itu Tok Wisalih cerita, dia di Mekah dulu, masa kerajaan Osmaniyah yang diperintah oleh Syarif Hussein di bawah pemerintahan Sultan Hamid Osmaniyah. Di Mekah itu dulu ada kerajaan Osmaniyah sebelum Raja Saud ambil alih. Apa dia? Ulama-ulama berimpun di Maklah. Belara Maklah ni kat 1 kilo lebih 2 kilo. Mai ke Masjidil Haram. Pi ke Masjidil Haram, masuk pintu Babus Salam. Daripada Maklah pi kepada Masjidil Haram. Tala'al badrul alaina min saniyatil wada'i. Tok Saleh cerita zaman tu. Maka dihadiahkan pakaian-pakaian kepada ulama. Raja bagi, Syarif Hussein di bawah pemerintahan kerajaan Sultan Murad bagi pakaian hadiah kepada raja, kepada ulama. Mentakzimkan Nabi dah tak ada, hak ada ulama. Bagi pakaian setiap tahun kepada para alim ulama. Nah, pasal apa? Menzahirkan kesyukuran kita di atas kedatangan Nabi yang mulia Habibuna sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala utuskan kepada kita. Jadi ingat, kalau siapa nak pisik hari Ahad 9 hari bulan 10, Ahad 8 pagi, Datuk Ayub Khan ceramah. Dia panggil Datuk Ayub Khan kali ni sebab di bawah DO. Ikut lah. Nak cuti pun cuti. Kita pergi sana. Tak ada masalah. Saya memang duduk sana. Kena masak malam tu. Ustaz suruh masak sup. Untuk Tok Petani nak main. Kira cuti lah. Cuti. Lepas tu Cikgu Ang bawa bas. Saya duduk sana lah. Cikgu Ang bawa lah. Pergi sana. Nak pergi dengan kereta, pergi dengan kereta. Hari Isnin, insyaAllah pertemuan kita di sini. Bersama dengan Baba Khairul. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada Baba. Dan kita semua. Dan bersama dengan Habib Muhammad bin Muhammad Agil Al-Mahdali yang membaca maulid, iaitulah adik Munir, rancangan adik-adikku dulu dalam TV. Kita ambil dia baca maulid pada kali ini. Dan pada kali ini kita tidak ada alat muzik. Kita nak meraihkan khilaf, maka kita baca maulid kali ini tidak ada alat muzik, insya-Allah. Kalau ada pun benda khilaf, Syekh Fahmi pun buat. Kita ada sandaran. Doa kita buat dulu. Tapi kali ini kita nak meraihkan, nak bagi meraihkan. Tahun ni kita tak ada muzik bagi adik Munir baca maulid seorang-seorang dia, insya-Allah. Dengan 2-3 orang lagi. Pakat mai lah. Pakat mai. Dan kalau boleh hari itu, kalau boleh lah pakai baju putih. Sebab Syekh Fahmi, saya teringin sangat. Di Banjar guru saya, Kiai Zaini, di dalam majlisnya putih kesemuanya. Apabila baca maulid, diam khusyuk semuanya, menghayati bacaan maulid. Tu. Cikgu kata kita nak buffet ke nak bungkus? Bungkus lah senang. Pasal tak ada tenaga nak buat kerja. Kalau kita buffet, kawan ni pergi sana, kawan ni pergi sini, tak dan. Lah kita duduk dengar hayati. Macam mana Syekh Fahmi nak? Walaupun dia meninggal, dia mentarbiah kita di sini, maka kita bawa ruh perjuangan beliau, pemikiran beliau. Kalau tak ada baju, tak apa. Pakailah baju apa pun, warna apa pun, tapi kalau ada putih, pakai putih. Pada hari itu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.